Selepas mencatatkan rekod ringgit terendah dalam sejarah baru-baru ini, kerajaan kita mencatatkan satu lagi rekod, iaitu rekod kerajaan yang paling bacol dalam sejarah negara kita ini yang memang tidak terlawan oleh mana-mana kerajaan sebelum ini. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jujur saya katakan, kerajaan kita pada kali ini ialah kerajaan yang paling takut dengan suara rakyat, yang paling bacol serta yang paling kuku besi. Saya tak bercerita tentang kekangan-kekangan serta intimidasi yang dilakukan oleh kerajaan terhadap wartawan-wartawan dan juga media-media. Saya tak cerita juga tentang amaran Fahmi Fadil, betapa akan datang radio dekat rumah kita, ketuk rumah kita dan sebagainya kalau kita komen yang pelik-pelik. Saya juga tidak mahu mengulas berkenaan dengan kod etika kewartawanan yang baru yang telah dibentangkan oleh Fahmi Fadil baru-baru ini yang dilihat sebagai salah satu cara lagi untuk menyekat kebebasan bersuara serta kebebasan media. Tetapi saya nak cerita tentang satu medium yang memang menampakkan sangat betapa kerajaan ini ataupun sekurang-kurangnya anak-anak papa adalah segolongan yang sangat-sangat bacol belaka, iaitulah TikTok. Macam mana yang anda tahu tuan-tuan dan puan sekalian? Dalam TikTok ini, akaun saya, akaun YB Viral dan ramai lagi pejuang-pejuang rakyat asyik kena ban, kena sekat sana sini. Kalau tidak disekat buat selama-lamanya secara permanent ban, akaun kami akan di-geo-restrictkan. Bermaksud orang Malaysia tak boleh nak tengok akaun kami hanya boleh diakses dari luar negara ataupun melalui VPN sahaja. Dan benda ini dah berlaku kepada saya 2 kali. Dah berlaku kepada YB Viral lebih kurang 3 kali. Dan kali terakhir, benda ini berlaku lebih kurang 2 hari lepas, iaitu ketika akaun YB Viral 05 telah di-geo-restrictkan oleh pihak TikTok. Tak boleh tengok dekat Malaysia lagi dah. Selepas itu, YB Viral telah munculkan satu akaun baru, iaitu akaun YB Viral 06. Maksudnya, dah 5 kali akaun dia kena ban sebelum ini. Saya baru 4 kali, dia 5 kali. Lagi power masalahnya. Tengok-tengok, akaun YB Viral 06 yang baru berusia 2 hari, baru capai 11,000 followers, baru ada 3 video, baru buat live sekali, kena ban dengan TikTok juga, di-geo-restrictkan, dihantar ke laut dalam. Orang Malaysia tak boleh tengok, cuma orang luar negara sahaja yang boleh tonton video-video YB Viral 06. Kegilaan apakah ini wahai TikTok? Kegilaan apakah ini wahai kerajaan? Bukannya kami cakap benda yang tipu, bukan kami cakap benda yang fitnah. Kalau kami cakap benda fitnah ataupun tipu, saman saja kami. Hadapkan kami ke pengadilan. Cakap kami ini fitnah. Charge kami bawa Akta 500 ke, Akta 502 ke, 504 ke. Charge kami atas akta-akta yang berkaitan dengan fitnah. Kalau kami fitnah. Tetapi kami tidak fitnah. Kami menyatakan perkara yang betul. Kami mengulas benda-benda yang sedang berlaku dalam negara pada ketika ini. Kami mengulas pasal ringgit, kami mengulas pasal beras, kami mengulas pasal ekonomi, kami mengulas pasal hubungan sesama rakyat. Kami ulas segala benda yang memang ada disiarkan dalam media yang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut supaya dapat difahami oleh masyarakat. Itu tugas kami. Kami tak main dedah-dedah. Kami bukannya korek skandal orang sana, skandal orang sini. Dan kami juga tidak menyerang pribadi. Yang kami buat hanyalah mencerahkan isu supaya rakyat lebih faham tentang apakah perkara yang sedang terjadi dekat negara kita ini, dan yang paling penting sekali, rakyat faham betapa ketika ini kerajaan sedang melakukan perkara yang entah apa-apa yang langsung tidak bertepatan dengan aspirasi mereka ketika menjadi pembangkang. Itu sahaja. Akaun YB Viral 05 telah disekat kerana bersuara berkenaan dengan isu beras madani. Akaun YB Viral 06 ni pula telah disekat kerana bersuara berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Itu belum lagi kami cerita pasal HSR, pasal projek HSR yang telah diserahkan kepada swasta dan khabar-khabarnya Berjaya Rail yang bakal dapat tender tersebut. Dan benda ini sepatutnya, projek sebesar HSR ini ataupun High Speed Railway, benda ini sepatutnya projek kerajaan, bukan projek swasta. Bila projek swasta, interest akibat daripada pinjaman untuk menjalankan projek ini akan jadi 7-8% macam tu. Dan berdasarkan kepada kalkulasi kami, walaupun dengan kadar faedah pinjaman 1% pun, memang projek HSR ini tidak akan mendatangkan keuntungan. Kutipan tiket untuk 1 bulan hanya sekadar mampu untuk bayar interest saja, tak bayar prinsipal lagi. Tetapi benda itu kami tak nak jelaskan kat sini.
akan jadi panjang video ini. Cuma saya nak ceritakan kepada anda, tuan-tuan dan sekalian, betapa baculnya kerajaan pada ketika ini yang menghalang kebebasan bersuara rakyat, yang telah mencabuli perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak rakyat untuk bersuara, untuk mengkritik dan sebagainya, selagi tidak melanggar undang-undang. Mereka tahu, mereka tak boleh ambil tindakan ke atas kami, ke atas pejuang-pejuang rakyat ini, kerana kami tidak melanggar apa-apa undang-undang. Kami tidak memfitnah, kami tidak menghasut, kami hanya mencerahkan isu untuk rakyat. Jadi apa yang mereka buat? Mungkin dengan intimidasi terhadap TikTok, TikTok telah bertindak untuk geo-restrictkan akaun kami. Akaun kami tak dapat dituntun dekat Malaysia, hanya dapat dituntun dekat luar negara ataupun menggunakan VPN saja. Tetapi adakah ini akan membuatkan kami diam? Adakah ini akan membuatkan kami patah semangat? Tidak sama sekali. Kami akan terus bersuara sampai kerajaan ini tumbang ataupun sampai kerajaan ini buat kerja dengan sepatutnya. Selagi kerajaan ini tak buat kerja dengan sepatutnya, kami akan terus bersuara untuk menekan kerajaan ini agar mereka benar-benar buat kerja, supaya kita tak nak satu hari nanti rakyat akan berkumpul bertanyakan soalan ini kepada pemimpin-pemimpin kerajaan. Biar ada reti, sebab bacul sangat. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?